main duduk kuliah ni boleh duit. Boleh jadi saya main pasal semata-mata nak naik barang dia lah. Boleh jadi saya main semata-mata nak tak tahu. Macam-macam boleh jadi ya. Jadi kita ni tengok balik. Sebab tu kita kena selalu perbaharui niat kita. Duduk saja-saja bila kekiak aku kena kot ni, terus istighfar. Kata ulama, setiap amalan yang kita buat di saat itu niat kita bukan kerana Allah, maka semuanya sia-sia. Sembahyang Allahu Akbar terpaksa. Sembahyang pasal apa? Sembahyang duha pasal nak kaya. Kaya lah tu. Redha tak dapat. Sebab tu Tok Guru selalu pesan, jangan sembahyang pasal nak murah rezeki. Sebab ramai orang yang buat ni sebab nak imbuhan semata-mata, tapi tak cari redha. Pasal tu yang sembahyang duha 4 hari sembahyang, duduk miskin tu tak sembahyang dah. Pasal dia nampak keimbuhan tu. Tapi bila sembahyang nak rahmat Tuhan ni, dia akan buat terus. Memang kelebihan pada waktu duha tu Tuhan murah rezeki, bagi lapang rezeki, sihat tubuh badan. Tapi bukan hak tu tujuan. Nampak? Jadi kita kena selalu repair. Kita buat tiap-tiap hari sembahyang kita, baca Quran kita, sedekah kita. Kalau ditanya, guru saya kata, kalaulah kita tanya, saya ada orang jamu arak kat kita, ni nak kira dengan niat dosa dan pahala. Ada orang jamu arak kat kita, minum tak mau. Pasal apa? Tak sedap. Pasal tak sedap dosa. Minum tak mau sebab haram, tu tak mau. Orang sampai tahu tu. Tanya awak mana pakai tudung, dia tak pakai tudung, orang nampak pelik pula. Bukan kerana Tuhan. Tak dapat apa pakai tudung, sayang. Nampak? Tu nak hati-hati tu. Tu dalam bab niat ni kita dengan Tuhan ni tahu. Sebab tu selalu minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, bagilah aku ni ada hati yang ikhlas. Bagilah aku ni ada hati yang baik. Supaya bila kita ada hati yang baik, setiap benda yang kita buat tu untuk kebaikan. Kan? Baik. Apabila engkau berjalan ke masjid, maka berjalanlah dalam keadaan yang tenang dan tenteram, dan jangan terburu-buru. Pergi masjid jangan galut. Pelan-pelan. Kalau kata tak dan, tak apa. Kita main lewat. Tiba-tiba kita tengok orang ni, kita nak ligang sah, nak bagi dapat rakaat pertama, nak bagi beli hukum, lari berselera. Belah habis budak-budak ke pintu. Jangan. Kita tak, Nabi tak bagi kita kalut-kalut dalam sembahyang. Pasal apa? Sembahyang ni hubungan kita dengan Allah Ta'ala, jadi kita tak mau kalut. Tenang-tenang, tak dapat, tak apa abang je lah. Bukan rezeki kita. Jadi kalau kata tak dapat, esok usaha bagi boleh main awal. Ataupun untuk fardu yang berikutnya, usaha bagi boleh sampai awal. Jangan kalut. Bila kalut ni kita tercungak-cungak, kita takkan dapat nikmat. Sebab sembahyang ni banyak manfaat dia. Antaranya Allah Ta'ala kata apa? Inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sesungguhnya sembahyang kita tu boleh cegah daripada fahsya', benda-benda hak kecil yang merupakan daripada seksual. Wa munkar, benda-benda yang tak elok daripada hasad ataupun dosa-dosa yang lain. Allah Ta'ala kata fahsya' wa munkar. Kalau ikut fahsya' dengan munkar ni sama ya. Benda-benda yang tak elok. Tapi bila kita tengok balik dalam kamus bahasa Arab, fahsya' ni lebih kepada dosa yang melibatkan seksual. Berahi, dia kerja nak buat berzina, nak tengok anak darah, nak tengok bungkuk orang, ramai kau tu. Munkar ni benda-benda tak elok, nak mengatakan ke orang, nak hasad, nak curi. Tapi kadang-kadang kita, saya lah, lagi sembahyang, lagi sakan tengok. Betul. Lagi sembahyang, tak nak keluar pintu masjid lagi. Dia kata, dah ni dia buat, tak main. Aku nampak dia duduk tikam mu ekor. Mentang-mentang di padang serai tak ada orang menengok Penang ni. Dia mula cerita, tak keluar pintu masjid lagi, duduk kata orang lah. Pasal apa? Pasal sembahyang kita tak ada kualiti. Jadi antaranya nak bagi sembahyang kita ni ada kualiti, jangan gaduh. Sembahyang elok. Dan janganlah terlalu perlahan. Jangan pelan sangat. Baik. Dan hendaklah engkau sambil membaca doa ni waktu jalan nak pergi masjid. Allahumma bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi raghibina ilaika wa bihaqqi mamshaya hadha ilaika fa inni lam akhruj asharan wala qataran wala riya'an wala sum'a
bal kharajtu ibtigha'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Boleh amal, tak boleh amal, berazam untuk amal. Paling kurang tak boleh amal pun Allah Ta'ala bagi pahala kita ada niat untuk kita beramal. Jadi doa dia, makna doa ni, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan berkat hamba-hambamu yang selalu meminta kepadamu, dan dengan berkat hamba-hambamu yang selalu mengharapkan karuniaanmu, dan dengan berkat perjalananku ini, sesungguhnya aku tidak pergi ke masjid kerana congkak atau sombong, dan bukan kerana aku riya atau sum'ah, tetapi aku pergi adalah semata-mata hendak menjauhi kemurkaanmu dan hendak menuntut keridhaanmu. Maka aku memohon kepadamu supaya engkau lepaskan aku dari siksa api neraka, dan engkau ampunkan segala dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya engkau. Jadi ibu ayah yang dirahmati oleh Allah, kalau tak hafal doa ni pun paling kurang sambil duduk jalan main masjid tu baca doa, zikir pun tak apa kan? Daripada duduk menyanyi Hindustan kan? Lagi duduk jalan, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो. Kan? Tak salah, tapi rugi kita nak main buat baik kan? Sekejap dia ni ulit mayang dia ulit tangan tu jalan subuh pula pakai kita lekuk. Maklum pula bagi tu pun tempek pula sejuk. Allah, saya bisa kena sekali lah nak pergi kuliah subuh. Jauh, tempat tu jauh, saya keluar awal. Jadi nak sampai kat kampung tu, makcik ni naik gerek, dia pakai telekong putih. Saya daripada Johor, apa dah aku kena kacau dah subuh ni. Nampak orang terapung, kita duduk kata dia terbang lah. Yalah kan telekong tutup orang gerak-gerak tu. Saya pun tak tengok. Tapi kita slow, nak berdarah tak boleh kampung orang, tak pasanya lah. Gelap. Dia pakai budak sejuk. Allah, saya ni buah duk kono. Allahu Akbar. Baca dia Allah pula dia. Allah senang perut saya begitu. Kan? Oh. So saya pagi ni main duduk sebelah. Dia kata Allah. Oh, orang ya. Dia kan hantu. Kan? Allah. Ni dulu lah. Baca doa. Jadi kalau kita nak jalan ni, ibu ayah ni adab. Kalau kita berjalan malam-malam ataupun kita berjalan subuh hari, cerita hak benda gelap ni, waktu gelap. Kalau kita berjalan tu nak lalu dekat tempat yang ada orang, bagi syarat. Contohnya batuk ke, jangan kita lebih buat terkejut dia orang. Kita nak jalan slow. Kawan tu baru nak masuk rumah balik kerja maghrib, kita pergi lalu sengah malam tu. Assalamualaikum. Doanya betul hanya yang kejut kan. Ada paling kurang kita pun kita astaghfirullah illallah kana tawwaba. Apa-apa lah zikir ke apa, jangan dia buat sengak lalu belakang kawan tu, jangan. Ni ada dan kita cerita. Saya rasa ada kita nak cari kita baca. Baik, habis. Yang ketujuh, ada adab masuk ke masjid. Jadi adab nak pergi masjid kat saat ni daripada rumah. Kalau kata semayang subuh, boleh semayang sunat subuh di rumah 2 rakaat ataupun main semayang di masjid. Lepas tu dan berjalan dalam keadaan yang tenang dan baca doa. Yang ketujuh, ada adab masuk ke dalam masjid. Sampai dalam masjid ni nak masuk dalam masjid. Apabila engkau hendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukan kakimu yang kanan. Ini adab masuk masjid, kaki kanan dulu. Kalau kita langkah dah kaki kiri, teringat Allah, tadi kaki kiri keluar balik, masuk kaki kanan. Tak keluar balik pun tak berdosa. Tapi kalau nak dapat manfaat daripada adab sunat masuk masjid ni, keluar balik, masuk balik langkah kaki kanan. Lepas tu sambil langkah tu baca doa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatika. Ya Allah, berikanlah rahmatmu dan salam sejahtera kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga serta sahabat baginda. Jadi dalam bab selawat ni ibu ayah, selawat ni nak selawat lagu mana pun tak apa. Allahumma salli ala Muhammad,
sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid ala sayyidina Muhammad, boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, boleh. Tapi sebaik-baik selawat ialah selawat yang kamilah, selawat yang sempurna, memuji Nabi, mendoakan rahmat atas Nabi, mendoakan rahmat ke atas ahli keluarga Nabi, mendoakan rahmat ke atas sahabat Nabi. Adab dia macam mana? Kalau kita, orang doa kat kita, ya Allah ampunkanlah dosa Tok Imam, contoh. Sonok Tok Imam, sonok. Tapi kalau saya kata ya Allah ampunkanlah dosa Tok Imam dan isteri Tok Imam, lagi sonok Tok Imam. Kalau saya kata ya Allah ampunkanlah dosa Tok Imam, ahli keluarga Tok Imam, kawan-kawan Tok Imam semua, lagi sonok. Jadi kita dalam menggembirakan hati Nabi ni, dianjurkan kita untuk baca selawat yang sempurna, paling kurang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ataupun wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, boleh. Tapi nak baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pun tak apa, sallallahu ala Muhammad pun tak apa, tak masalah. Jangan tak selawat saja. Jadi doa ni makna apa? Ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu rahmat-Mu. Tu doa masuk masjid. Tu doa pula masjid. Kalau kita tengok itu, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Jadi doa. Apabila engkau melihat di dalam masjid orang menjual sesuatu, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Ni kalau kita tengok orang duk nega dalam masjid, nega di luar tak apa. Ni duduk nega dalam masjid ni, orang duk kalut mengajar, orang kalut baca Quran semua, duduk nega. Mai ni tasbih duk ada ni, buah kurma, buah mutan duk ada, nega dalam masjid. Maka adab kita dia bila tengok orang duk nega dalam masjid, doa supaya Tuhan tak bagi laku perniagaan dia. Apabila engkau masuk ke dalam masjid bawah tu, maka jangan engkau duduk sehingga engkau sembahyang dahulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi mai ni jangan terus duduk, adab dia. Tak berdosa duduk terus, tapi tak ada adab. Macam kita pergi rumah orang terus celapak dapak rumah orang, betul. Pergi tanya, pergi rumah orang terus buka dapak, orang tak kenal, terus buka TM rumah orang. Jadi paling kurang masuk ni sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Dan jikalau engkau tidak dalam keadaan suci dari hadas kecil, atau engkau tidak bermaksud mengajarkan sembahyang macam itu kerana ada banyak ilmu yang sedang berjalan misalnya, maka cukuplah dengan membaca baqiyatus salihat. Baqiyatus salihat ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita masuk masjid tapi wuduk tak ada, ataupun kita tak laratlah nak sembahyang sunat, cukup kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, duduk. Kalau kata kita tak sembahyang tahiyatul masjid, kita main-main tu kita sembahyang qabliyah zuhur contohnya, memadai lah. Tak kisah dengan sembahyang apa pun. Main-main tu orang tengah duk sembahyang. Sembahyang sunat dulu ke sembahyang Jumaat tu? Main sembahyang Jumaat tu. Dia ada kira dah, masuklah itu. Dan mengikut pendapat sebahagian ulama dibaca 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar tu 3 boleh sekali, tak apa 4 tak apa, tak masalah. Dan ada pula yang berpendapat hendaklah dibaca 3 kali bagi orang yang tidak ada yang sembahyang, dan sekali sahaja bagi orang yang ada yang sembahyang tapi tak mau sembahyang sunat. Dan apabila engkau belum lagi sembahyang sunat qabliyah subuh, maka kerjakanlah dan memadailah sembahyang sunat subuh itu untuk menjadi sembahyang tahiyatul masjid. Ini cerita waktu subuh lagi ni. Nampak Imam Ghazali letak daripada awal pagi, celak mata sampai sembahyang subuh. Maka hendaklah engkau berniat iktikaf. Sebelum ni kita tak niat iktikaf lagi. Kalau yang dah niat, bagus. Kita niat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Hebatnya masjid ni, ibu ayah, dia ada satu pahala namanya i'tikaf. Kita tak boleh niat iktikaf dalam rumah. Kita tak boleh niat iktikaf dalam surau. Kita tak boleh niat iktikaf dalam ritau. Tapi dalam masjid ni, kita niat iktikaf. Selama kita duduk dalam masjid, niat iktikaf, pahala iktikaf masuk. Jadi alhamdulillah kita dah niat iktikaf. Jadi pahala iktikaf dapat, pahala nuntut ilmu dapat, pahala dengar Quran dapat, pahala dengar hadis dapat. Banyak. Kalau ikhlas pula, pahala ikhlas pula kat atas. Masya-Allah. Baik. Dan bacalah doa yang selalu dibaca oleh Nabi SAW selepas sembahyang sunat subuh. Banyak. Ada doa lagi. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha shamli wa talummu biha sya'thi wa taruddu biha
ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبين بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتقضي لي بها حاجتي وتعصمني بها من كل سوء. Panjang doa ni. Tengok kali ke kali dari belakang tu, cuba tengok dosa belakang. Doa lagi. Habis doa Nabi sambung doa lagi. Habis doa Nabi sambung doa lagi. Habis doa Nabi sambung doa lagi. Panjang doa, semua doa sampai dah muka surat 41. Sampailah tuk bila azan qamat. Oh, tu Nabi baca doa. Nabi pun doa berbuih mulut. Kita orang Nabi, kita lebih lagi ya. Kita labu-labi untuk lawan ni. Labu-labi mati dia tak masuk syurga neraka. Kita ni tahu. Jadi buaya sementara maksudnya sementara nak sembahyang tu, ni cerita ni kalau Nabi banyak baca doa, Nabi nak isyaratkan kat kita bahawa waktu tu waktu mustajab, waktu bagus untuk kita berdoa. Jadi doa lah apa-apa ni buaya. Kalau kita tengok doa yang Nabi baca ni, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu akan rahmat yang turun dari sisimu. Dengan rahmat itu engkau memberi hidayah di dalam hatiku, dan dengannya engkau himpunkan yang bercerai-cerai dari segala urusanku. Panjang doa ni. Jadi buaya tengok dalam kitab ni, kalau nak amal doa apa, ustaz kami tak tahu doa apa, buka kitab ni, bila itu hidayah berlambak-lambak doa. Bacalah doa ni buaya. Tak boleh bahasa Arab, baca bahasa Melayu. Allah Ta'ala ni Maha mengetahui doa. InsyaAllah masuk dah. Kita habis tajuk ni insyaAllah. Sikit lagi. Tak sikit banyak Allah. Baik. Tengok muka surat 41. Yang habis terjemahan doa tu. Apabila engkau selesai membaca doa ini, maka janganlah engkau sibuk kecuali hanya dengan menunaikan sembahyang yang fardu, atau berzikir, atau bertasbih, atau membaca Al-Quran. Habis baca doa, jangan sia-siakan masa kita tu. Kalau tak qamat lagi ke apa lagi, tak sembahyang lagi, teruskan dengan kita buat benda-benda yang baik. Dan apabila engkau mendengar panggilan azan di ketika itu, maka berhentilah dan berikanlah perhatianmu untuk menjawab azan. Ni kalau kita mai sebelum subuh ataupun kita mai sembahyang di masjid, tak kisahlah waktu mana pun, jawab azan. Apabila muazzin berkata Allahu Akbar, maka jawab olehmu seperti perkataannya itu, sampailah kecuali pada perkataan hayya 'alal falah dan hayya 'alas salah. Jawablah dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apabila tu imam muazzin mengelaungkan as-salatu khairun minan naum, balahlah dengan sadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Ataupun macam kita baca selalu sadaqta wa bararta pun cukup dah. Dan apabila engkau mendengar iqamat, maka jawablah dengan seumpama yang diucapkan muazzin. Jadi waktu qamat tu sebenarnya kita kena ikut juga sunatnya tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah sampai pada qamatus salat tu juga mana? Aqamaha Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Ataupun kita ikut sama untuk imam, qamatus salat, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Boleh. Dan apabila engkau selesai menjawab azan subuh, maka baca olehmu akan doa. Tu. Doa ni panjang. Tak macam kita dah baca selalulah. Okey, tengok bawah tu. Apabila engkau mendengar azan sedangkan engkau dalam keadaan sembahyang, kita tengok sembahyang sunat apa-apa kan, ataupun kita tengok sembahyang apa? Orang tengah azan. Maka sempurnakan sembahyangmu, kemudian jawablah azan seperti susunannya yang tersebut tadi. Habis sembahyang, jawab azan. Tak jawab pun tak apa, tapi nak abang kata apa dalam kitab ni, Bang Razali cerita apa? Keutamaan dan kelebihan menjawab azan. Jadi jawab azan tu dah pahala dah. Dan apabila imam memulai takbiratul ihram dalam sembahyang fardu, maka jangan engkau melakukan sesuatu kecuali mengikuti perbuatannya sahaja, dan sembahyanglah engkau seperti yang diterangkan kaifiat dalam adab-adabnya sebentar lagi. Imam Razali cerita tentang bab sembahyang. Lepas tu habis sembahyang baca wirid. Dan selesai sembahyang, maka baca olehmu doa. Wirid ni semua wirid. Panjang nak belakang semua wirid tu, masya-Allah. Sampai kita tengok mushaf 47. Ada ni.
ibu ayah yang dirahmati oleh Allah, cuba tengok. Banyak nak doa. Sementara nak semayang, lepas semayang banyak nak doa. Doa ni bermakna Imam Ghazali sendiri amalkan doa ni. Tu orang soleh ni Allah Ta'ala punya berkati masa itu. Saya pernah baca satu kitab waktu saya pergi ziarah almarhum Pak Sumit Bukit Magah. Saya baca satu kitab tu tentang amal ibadat wali-wali Allah. Ada seorang wali yang dia boleh khatam Quran sehari 40 kali. Ada seorang wali yang dia boleh khatam Quran sehari 60 kali. Ada seorang wali ni dia boleh puasa 3 tahun turut-turut. Ada seorang, macam-macam kisah. Saya duk terfikir seorang-seorang saya waktu saya baca kitab tu, dan dicarahkan kepada kami sendiri oleh almarhum Pak Sumi. Dia tanya macam mana wali ni, kalau kita baca dalam kitab tu, boleh khatam Quran sehari 40 kali. Macam mana dia baca? Kita baca juzuk 30 pun menguh. Minal jinnati wan nas. Allah tanya Allah nak baca esok tak larat dah kata. Terpam pula lah kita buat tadarus setiap Ramadan. Hak ni sehari sampai 40 kali khatam Quran. Uish, macam mana? Maka itu namanya berkat. Allah Ta'ala bagi keberkatan masa. Kita hanya boleh tengok semua orang sama, sehari dia dapat 24 jam. Tapi ada orang dia bangun pagi, dia boleh minum kopi macam kita, dia boleh pergi sarapan roti canai, dia boleh pergi kerja. Saat ni dia balik, dia boleh pergi sembahyang di masjid, dia boleh sambung kerja, dia ada masa dengan keluarga, dia boleh main mengaji, dia boleh pergi kuliah, dia boleh baca Quran, malam sekali lepas maghrib dia baca Quran. Kita pun serupa macam ni juga, 24 jam juga, tapi ada benda yang kita tak boleh buat. Itu nak abang kata Allah Ta'ala bagi keberkatan. Tu cerita tu ibu ayah. Jadi kalau kita tengok dalam kitab ni, Imam Ghazali tulis doa-doa ni, dan doa ni banyak dibaca oleh para Nabi. Kalau tengok doa hujung ni kemudian baca oleh doa Nabi Isa, bermakna alim ulama kalau mereka susun doa-doa ni bermakna mereka baca. Imam Ghazali ni bukan tak ada kerja lagu kita. Imam Ghazali ni pengarang kitab, dan Imam Ghazali ada kerja dia sendiri, tapi sempat dia baca doa. Tu cerita kehidupan salafun salih hebat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita seperti mereka. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati umur kita, masa kita, seperti mana Allah Ta'ala berikan keberkatan pada umur dan masa mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, kita habis sikit lagi sampai muka 47 ni kita lah. Kemudian setelah itu hendaklah engkau berdoa dengan apa sahaja doa yang engkau kehendaki. Nampak? Habis baca doa-doa hak lambat-lambat tu suruh baca doa lagi. Dan hendaklah engkau hafaz, hafal doa yang telah kami tuliskan di dalam fasal Ad-Da'wat, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Okey, kitab Ihya Ulumuddin tu, kitab Ihya tu kitab besar. Jadi ibu ataupun parti boleh kitab Ihya ni, kitab Bidayah. Jadi Imam Ghazali kata kalau nak lagi berlama-lama doa, pergi buka kitab Ihya dalam bab Ad-Da'wat, doa-doa, pergi tengok dalam tu, hafal, baca. Dan hendaklah engkau bagi waktumu dari selepas sembahyang subuh tadi sampai waktu terbit matahari kepada 4 bahagian. Mari kita habis kat sini. Yang pertama Imam Ghazali kata berdoa, yang kedua berzikir, bertasbih, dan hendaklah engkau bilangkan zikirmu itu dengan seutas tasbih. Ada tak kira pun tak apa, tapi kalau boleh ni Imam Ghazali kata bagi ada tasbih, bagi ada alat. Supaya apa? Pasal apa kita nak kena ada alat? Paling korang alat ini akan jadi saksi depan Tuhan. Ya Allah, dulu dia guna aku, alat ni dia akan jadi saksi. Sebab tu cari tasbih orang masjid. Tak ada beli hak digital tu, tekan-tekan. Kita boleh kira. Ada orang kata apa duk kira dengan Tuhan, duk kira-kira. Tak, jangan. Kita kena kira. Pasal kalau kita tak kira, kita dah sangka banyak. Saya ni hari tu kami buat daripada hari pertama Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal. Saya kutip, saya hebat kat belajar saya, setiap hari selawat kira, tulis atas. 12 Rabiul Awal tu kita nak kutip. Ibu ayah cuba tegar dapat Allah.
Budak darjah 1 sampai tingkatan 3. Saya kutip semua tu. 12 Rabiul Awal kami dapat kat 2 juta selawat kat Nabi SAW. Kat 2 juta. Ada budak darjah 3, saya tanya dia pegang tasbih digital. Saya tanya, kamu selawat apa dah? Sikit ya Ustaz. Sikit yang mana? Tengok Ustaz. 3,000 baru pagi tu. 3,000 dah selawat. Sampailah ke hak yang ada hak seorang budak tu. Dia kalau tasbih digital kita ni dia dekat 999. Dia tak sampai 10,000. 9,999. Dia kata Ustaz, ni sampai hak ni ya Ustaz. Macam mana nak berhenti ke? Baru maghrib dah 10,000 lah. Masya Allah. Jadi kita ni kena kira, baru kita tahu, oi, hari ni aku selawat sikit ya, mari boleh 100, takkan hari ni 50. Tu sebab apa kita nak kena kira, supaya kita makin hari makin tambah. Jadi Imam Ghazali kata, lepas habis mayang tu, sebelum terbit matahari, bermakna sebelum kita nak sampai waktu duha, lepas mayang subuh ni, okey, berdoa, bahagikan pendapat bahagian pertama berdoa, yang kedua berzikir, yang ketiga membaca Al-Quran, yang keempat bertafakur. Tafakur ni duduk saja fikir dosa, fikir nikmat Tuhan, fikir pahala tu. Jadi hak ni kalau bagi orang yang macam dia tak kalut apa semua, hak duduk depan saya ni ada hak bencing apa, tak ada kalut apa, duduk sampai waktu isyraq tu, dah matahari nampak cerah dah dia baru pulang. Ataupun duduk dalam majlis ilmu, kadang-kadang lepas subuh ada kuliah subuh, tu bagus tu, duduk dalam majlis ilmu. Baik, isyak pun dah masuk, kita berhenti dekat situ, muka surat belakang. Maka hendaklah engkau memikirkan betapa banyaknya dosa dan kelalaianmu di dalam berbuat ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Berhenti tu. Kena tanda lagi, saya lupa lagi. Surat 48. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa kedua ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunlah dosa pasangan kami ya Allah. Ampunlah dosa anak kami ya Allah. Ampunlah dosa anak menantu kami ya Allah. Ampunlah dosa datuk nenek moyang kami ya Allah. Ampunlah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunlah dosa rakan taulan kami ya Allah. Ampunlah dosa jiran tetangga kami ya Allah. Ampunlah dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ampunlah dosa seluruh muslimin dan muslimat ya Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami mengadu kepadamu ya Allah. Kami sedang memanggil-manggil namamu ya Allah. Kau sahutlah panggilan kami ini dengan penuh kasih sayang dan rahmatmu ya Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, ada di antara kami ini yang susah ya Allah, maka kau mudahkanlah urusannya ya Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, ada di antara kami ini yang sakit ya Allah, maka kau sembuhkanlah ya Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, ada di kalangan kami ini yang miskin ya Allah, maka kau kayakanlah dia dengan rezeki yang berkat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ada di antara kami ini punya masalah ya Allah, maka kau tunjukkan jalan keluarnya ya Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, langkahnya kaki kami keluar daripada pintu masjid kami ini ya Allah, mereka engkau telah mengampunkan segala dosa-dosa kami ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami bawa bergunung dosa kepadamu ya Allah, tetapi kami mengetahui ya Allah, tidak ada yang mengampuni dosa melainkan engkau ya Allah. Maka kami mengharapkan rahmatmu ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Kau tenangkanlah hati-hati kami ya Allah. Kau jinakkan nafsu kami yang liar ini ya Allah. Kau lembutkanlah hati kami yang keras ini ya Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, dengan keberkatan majlis ilmu yang kami hadir pada malam hari ini ya Allah, kau mudahkanlah urusan kematian kami ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan yang baik ya Allah. Matikanlah kami pada waktu yang baik ya Allah. Matikanlah kami di tempat yang baik ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan orang yang baik ya Allah. Dan himpunkanlah kami ke dalam syurga bersama dengan orang yang paling baik, Nabi Muhammad SAW ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, kau pandanglah hati-hati kami ya Allah. Kami mengaku banyaknya dosa kami kepadamu ya Allah. Kami mengaku banyaknya maksiat kami kepadamu ya Allah. Kami mengaku kadang-kadang kami lupa kepadamu ya Allah. Kau pandanglah kami ya Allah. Kau kasihlah kami ya Allah. Kau redalah ke atas kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah bulan 12 ni saya nak pergi umrah.
20 hari bulan 12 sampai 30 bulan 12. Siapa-siapa yang nak pergi boleh. Yang saya ada dua harga murah ada, harga mahal ada. Harga murah duduk dekat, harga mahal duduk jauh sikit. Siapa nak pergi umrah boleh main. Di luar sewa tabung, siapa-siapa yang nak menyumbang untuk pembangunan Mahat, alhamdulillah 3.6 juta, dan ni balance lebih kurang 2.7 juta saja. Ramai orang menyumbang, alhamdulillah. Ibu boleh pergi di Mahat setiap hari Ahad, boleh duha, setiap hari Selasa pun boleh duha juga. Kalau tak ada apa-apa boleh pergi di Mahat kita, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.